Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aswad Syahmi bin Ahmad Syamsuddin bersama dua rakan saya iaitu Nur Syahirah binti Rahim serta Nurin Atirah binti Safri akan membentangkan satu draft rancangan pengajaran kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Jadi kita beralih kepada slide yang kedua. Draft rancangan pengajaran ini kami memfokuskan kepada kemahiran bahasa dari aspek kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi draft ini ataupun rancangan pengajaran ini bertemakan aktiviti keluarga yang bertajuk melancong dengan keluarga. Langkah-langkah pengajaran yang kami rangka ini menggunakan pendekatan didaktif. Jadi draft rancangan pengajaran ini berpandukan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang diambil dalam DSKP tahun 4. Standard kandungannya ialah 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Standard pembelajarannya ialah 1.3.1 iaitu bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 1.3.2 iaitu menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Langkah ataupun draft pengajaran ini mempunyai objektif pembelajarannya, iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendengar, memahami dan memberi respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Jadi saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Syahirah untuk membentangkan langkah-langkah pengajaran. Baiklah, seterusnya adalah langkah pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur yang menggunakan pendekatan didaktif iaitu pendekatan umum kepada khusus. Yang pertama, guru menggunakan seindaksi iaitu tayangan video tentang ayat perintah. Hal ini bagi memberi gambaran awal kepada murid-murid tentang ayat perintah. Kemudian, guru menerangkan konsep ayat perintah supaya lebih jelas. Penerangan konsep ni maksudnya guru mengajar secara umum terlebih dahulu kepada murid-murid tentang ayat perintah supaya murid jelas dengan apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, murid mendengar dan memahami penerangan guru dengan baik. Di sini menunjukkan bahawa murid menggunakan kemahiran mendengar terhadap penerangan guru yang diberikan. Yang seterusnya adalah guru memberikan flashcard yang terkandung ayat perintah kepada setiap kumpulan. Flashcard ini adalah bahan bantu mengajar bagi memudahkan proses aktiviti murid. Dan yang kelima adalah guru memberikan arahan bahawa setiap kumpulan ni perlu membuat cerita pendek merujuk kepada flashcard yang diberikan. Maksudnya guru tu memberi maklumlah kepada murid apa aktiviti yang perlu mereka lakukan terhadap kelas berkenaan. Maksudnya murid tu faham apa ayat perintah dan murid tu boleh membuat aktiviti berdasarkan apa yang diajar oleh guru. Seterusnya langkah yang keenam, yang mana murid memberikan respon secara lisan terhadap arahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahawa murid tu menggunakan kemahiran bertutur dalam kelas, menunjukkan bahawa mereka faham terhadap arahan yang diberikan dan boleh melakukan aktiviti dengan baik. Setelah selesainya aktiviti, setiap wakil murid
dipilih secara rawak untuk bercerita menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Hal ini bagi memastikan aspek tata bahasa dapat dibetulkan semasa murid melakukan aktiviti. Dan yang ke-8, semasa murid membentangkan hasil kerja, guru dapat menilai hasil kerja tersebut dengan baik, dan akhir sekali, murid boleh mempelbagaikan contoh ayat perintah yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa murid tu telah faham apa yang diajarkan dengan cikgu, kemudian mereka boleh membuat contoh lain, mereka boleh mengkhususkan contoh lain berdasarkan penerangan umum yang diberikan oleh cikgu di awal kelas tadi. Itu sahaja adalah langkah-langkah pengajaran, kemahiran mendengar dan bertutur, pengajaran ayat perintah menggunakan pendekatan didaktif. Baik, setelah kita meneliti langkah pengajaran yang telah diterangkan oleh Saudari Syahira, pada slide ini saya akan menerangkan nilai sistem bahasa, bahan bantu mengajar dan elemen merentas kurikulum yang telah kami serap masuk ke dalam aktiviti ataupun rancangan pengajaran yang telah kami hasilkan ini. Okay, pertama sekali kita tengok pada nilai. Apa yang dapat kami simpulkan untuk nilai ini adalah kerjasama, di mana murid-murid berada dalam setiap kumpulan untuk menghasilkan cerita pendek yang telah ditugaskan oleh guru. Okay, kemudian bertanggungjawab. Bertanggungjawab ini kita dapat lihat apabila murid-murid diberikan tugasan untuk menghasilkan cerita pendek dalam kumpulan dan mereka akan bersama-sama untuk melakukannya kerana wujudnya rasa tanggungjawab. Okay, yang kedua, iaitu sistem bahasa. Dalam rancangan ini kami fokuskan kepada ayat perintah. Di mana ayat perintah ni merupakan salah satu daripada jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Okay. Kemudian yang ketiga, bahan bantu mengajar. Seperti mana kita tahu, bahan bantu mengajar ini merupakan bahan yang akan membantu guru bagi menjalankan sesi PDP dengan lancar dan berkesan. Okay. Pertama sekali, kami menggunakan buku teks supaya mudah untuk dirujuk oleh guru dan murid. Kemudian, kad imbas atau kita lebih kenal sebagai flashcard. Kad imbas ni guru gunakan sebagai bahan tambahan untuk menjalankan aktiviti dengan murid. Okay. Yang terakhir sekali iaitu elemen merentas kurikulum. Apa yang dapat kami simpulkan untuk langkah pengajaran yang kami telah rancang ini, terdapat elemen TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, di mana pada awal pengajaran guru menunjukkan video berkenaan ayat perintah. Okay. Kemudian wujudnya kreativiti, di mana murid-murid ni dia akan bergabung idea atau berkongsi idea untuk mencipta cerita pendek yang telah ditugaskan dalam setiap kumpulan. Okay, yang terakhir sekali ialah bahasa, elemen bahasa, di mana setiap wakil kumpulan ni akan bercerita di hadapan sambil dibimbing oleh guru. Dan dari situ, guru akan membantu murid-murid ni mengetahui kesalahan bahasa yang dilakukan dan menambah baik susunan ayat ataupun tata bahasa yang terdapat dalam cerita pendek yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Jadi setakat itu saja pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.